Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang menonton forum ini. Jadi saya sebagai moderator Syahidah binti Syuib akan mengemudikan forum pada kali ini. Dan topik untuk kali ini kita akan mengangkat tema iaitu salah satu matlamat daripada SDG yang dikenali sebagai Sustainable Development Goals atau lebih dikenali matlamat pembangunan mampan iaitu pendidikan berkualiti. Tema kita pada kali ini. Jadi sebelum saya mengupas mengenai pendidikan berkualiti, saya ingin memperkenalkan panel-panel terlebih dahulu. Dan saya ucapkan selamat datang kepada saudari sekalian. Panel pertama ialah Umi Syairah binti Zakaria dan panel kedua ialah Nur Idrina Fizana binti Muhammad Zamlan. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan, saya ingin menerangkan sedikit tentang topik kita pada hari ini iaitu SDG. Dan telah diketahui SDG ini diperkenalkan pada tahun 2015 oleh United Nations General Assembly. Ianya berfungsi sebagai rangka tindakan penting negara untuk merangka polisi bagi memastikan masa depan mampan untuk rakyat. Jadi kemampanan dan inklusiviti telah menjadi perkara utama dalam pembangunan Malaysia. Dan seperti kita tahu, pendidikan ini sedia maklum bahawa merupakan suatu proses pengajaran dan pembelajaran iaitu pemberian, pengetahuan, kemahiran atau pertimbangan dan sebagainya. Dan pendek kata kita boleh lihat warga pendidik mendidik anak-anak untuk memberi ilmu pengetahuan kepada mereka dan itu kita dapat lihat konsep secara ringkasnya. Dan bagaimana pula dengan pendidikan yang berkualiti. Jadi dalam konteks ini kita akan mengupas pengisiannya bersama panel-panel. Jadi pada pandangan panel sendiri, bolehkah berikan sedikit penjelasan ringkas mengenai pendidikan berkualiti bagi forum kita pada kali ini dan apa itu sebenarnya pendidikan berkualiti? Silakan. Okey, terima kasih moderator. Okey, umum mengetahui bahawa tahap pendidikan yang berkualiti di negara kita ni dikaitkan dengan SDG melalui elemen keempat iaitu pendidikan berkualiti. Elemen ini telah menerangkan betapa pentingnya pendidikan berkualiti kepada generasi muda dan ianya untuk memastikan setiap orang di negara kita terutamanya golongan secara percuma menjelang tahun 2030. Jadi pada pandangan saya pendidikan berkualiti ini merupakan satu keberkesanan proses pendidikan proses pendidik untuk mencapai proses keberkesanan proses pendidikan untuk mencapai sebuah matlamat atau harapan iaitu cara seseorang pendidik menyampaikan ilmu untuk melahirkan insan yang berjaya dalam hidup dan dapat berbakti kepada masyarakat serta negara pada masa akan datang. Terlebih dahulu saya akan mulakan. Terima kasih kepada moderator. Pendidikan berkualiti adalah asas untuk mewujudkan pembangunan lestari dan dapat meningkatkan kualiti hidup. Pendidikan berkualiti juga dapat dilihat sebagai satu model yang telah diilhamkan hasil daripada perancangan, pelaksanaan dan penyelidikan. Pendidikan berkualiti juga menekankan bahawa penjanaan pendidikan yang berkualiti memerlukan pentadbir untuk mengoptimumkan kesediaan sumber yang sedia ada di semua peringkat untuk memberikan impak yang optimum. Jadi itu sebenarnya maksud bagi pendidikan berkualiti daripada panel-panel tersebut. Jadi untuk mewujudkan pendidikan berkualiti, banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu tersebut. Sebagai contoh, kita boleh tengok penyerapan guru atau pendidik yang berkualiti seperti dari keluaran IPG misalnya yang dilatih khas untuk menjadi pendidik yang mampu melahirkan anak didik yang cemerlang sejurus meningkatkan kualiti dalam pendidikan lah. Jadi menurut panel pula, apa usaha yang perlu dilakukan sama ada kerajaan atau kaki tangan ataupun masyarakat sendiri untuk meningkatkan kualiti dalam bidang pendidikan? Silakan.
Seperti yang kita tahu, sekarang negara kita masih dalam era pandemik COVID-19 dan ini telah memberikan kesan yang besar kepada pendidikan di negara kita. Sebagai contoh, sekolah terpaksa ditutup dan para pelajar perlu menjalani pembelajaran secara atas talian. Dan saya rasa perkara ini telah memberikan kesan yang buruk kepada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar golongan B40 yang bergelut dengan krisis COVID-19 kerana mereka berdepan dengan situasi di mana tidak mempunyai alat peranti dan akses internet untuk meneruskan pembelajaran atas talian ataupun jarak jauh. Secara tidak langsung, mereka telah tercicir dalam pembelajaran dan ini juga akan menyebabkan kualiti pendidikan yang ada dalam pelajar akan terus berkurang. Antara usaha yang perlu diambil tindakan oleh pihak yang bertanggungjawab seperti menyiarkan program TV pendidikan. Usaha ini dipercayai dapat memenuhi keperluan para pelajar, khususnya kepada mereka yang tidak berkemampuan untuk mempunyai peranti elektronik dan tidak mempunyai capaian internet yang baik. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh bekerjasama dengan mana-mana syarikat telekomunikasi untuk memberikan bantuan tablet ataupun telefon percuma dan pakej pelan data yang murah atau lumayan kepada para pelajar untuk meneruskan pembelajaran secara maya. Dan saya yakin bahawa dua usaha ini dapat meningkatkan lagi kualiti dalam bidang pendidikan. Pada waktu pandemik ini, pelajar-pelajar lebih meluangkan masa di rumah maupun untuk belajar ataupun mengulang kaji pelajaran. Ramai juga pelajar menyatakan kebimbangan kerana pandemik COVID-19 ini memberi tekanan ketika mengikuti kelas dalam talian kerana kurang mendapat perhatian dan tumpuan. Pelajar kini juga sukar untuk memberikan fokus sepenuhnya kepada pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, bahan seperti video atau slide juga sukar difahami oleh pelajar. Ini juga adalah daripada akibat kemahiran kreatif guru yang telah berkurang kerana menggunakan kaedah dalam talian. Keterbiasaan dalam berkomunikasi secara bersemuka telah memberi cabaran yang besar kepada tenaga pelajar untuk memastikan pelajar fokus kepada pembelajaran dalam talian. Sistem pendidikan kita mungkin tidak berapa berkesan untuk menerapkan norma baharu pendidikan dalam talian kerana sebilangan guru dan kaki tangan kurang memiliki kemahiran diperlukan untuk mengendali kelas dalam talian ataupun sumber pengajaran yang betul. Pada pendapat saya, kaki tangan dan guru tidak boleh dipersalahkan sepenuhnya dalam hal ini. Perkara sebegini perlu mengambil masa untuk seseorang mengadaptasi norma baharu tu. Jadi, saya berpendapat bahawa pihak Jabatan Pendidikan boleh menyediakan kursus kepada guru-guru dan kaki tangan untuk memberi bimbingan mengenai daripada aspek teknikal dan reka bentuk yang sesuai untuk menjadikan bahan pengajaran digital lebih menarik dan dapat menarik fokus pelajar untuk memahami sesuatu. Oleh itu, guru dapat mengaplikasikan idea baharu untuk menarik minat pelajar. Sebagai contoh, guru-guru juga boleh memberikan latihan kepada pelajar dalam bentuk kuis seperti menggunakan platform quizzes dan banyak lagi. Betul kata panel-panel tersebut. Yalah, dalam COVID-19 ni banyak halangan yang kita perlu hadapi dan salah satunya ialah alat peranti dan program TV pendidikan juga amat penting dan kemahiran yang perlu ada pada guru tersebut juga amat penting untuk masa kini. Dan daripada usaha-usaha yang panel nyatakan, kita juga dapat melihat kepada makna falsafah itu sendiri. Kita dengar falsafah pendidikan. Jadi falsafah itu berasal daripada perkataan Greek. Kalau kita belajar daripada falsafah isu semasa khusus, kita akan jumpalah makna-makna ni. Dan filosofia iaitu Greek, daripada Greek, dan di mana philo itu adalah cinta dan sofia itu adalah kearifan. Jadi kita dapat melihat falsafah ini bermaksud cinta kepada kearifan. Jika falsafah pendidikan, kita boleh lihat kita perlu cinta akan ilmu. Kecintaan terhadap ilmu itulah yang membantu kita meningkatkan lagi kualiti pendidikan. Dan kita perlu tingkatkan lagi lah minat terhadap pendidikan sama ada dalam kalangan pendidik, masyarakat dan pelajar sendiri. Tanpa mereka, usaha untuk meningkatkan pendidikan berkualiti tidak dapat dicapai dengan jayanya. Dan saya teruskan dengan soalan saya yang ketiga. Banyak usaha yang kita dapat lakukan ke arah meningkatkan lagi kualiti dalam pendidikan. Daripada usaha-usaha tersebut, apakah kebaikan yang kita peroleh, yang kita dapat daripada kualiti yang ada pada pendidikan itu sendiri? Dan pada pandangan panel, silakan. Untuk pengetahuan umum juga, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan pendidikan berkualiti ini adalah untuk melahirkan modal desain kreatif, inovatif dan berkemahiran tinggi yang akan menentukan kemajuan serta kemakmuran negara pada masa
pada masa hadapan. Jadi pendidikan yang berkualiti ada pada negara kita ni dapat menjadikan negara kita sebagai hub ataupun pusat pendidikan antarabangsa yang menarik minat pelajar di luar negara untuk melanjutkan pelajaran di negara kita, dan secara tidak langsung ia juga memberikan kesan positif kepada ekonomi negara kerana negara dapat menjana pendapatan melalui pembayaran dan tanggungan kos sara hidup pelajar asing. Jadi pada pendapat panel 2 macam mana? Okey, saya setuju dengan panel 1. Kebaikan yang dapat saya kemukakan adalah pendidikan yang berkualiti dapat melahirkan banyak tenaga pakar di negara kita. Pendidikan berkualiti dapat memberikan banyak kemahiran dan taraf pendidikan yang baik setanding dengan pendidikan yang disediakan di negara-negara maju. Sebagai contoh, penyediaan tenaga pengajar yang berkemahiran dan kemudahan yang lengkap berupaya untuk memberikan banyak teknik pengajaran kepada para pelajar, seterusnya dapat meningkatkan kemahiran mereka. Melalui kemahiran yang dimiliki, mereka boleh menjadi golongan pakar dan dapat membangunkan banyak sektor di negara kita. Oleh itu, jelaslah bahawa pendidikan berkualiti mampu melahirkan banyak tenaga pakar. Kita lihat banyak kebaikan positif yang kita dapat daripada pendidikan berkualiti ini, dan daripada kebaikan tersebutlah kita dapat membantu negara, mendorong negara dalam langkah untuk menjadikan negara maju. Salah satunya lah daripada segi pendidikan. Dan bila kita menyebut negara maju ni, maju bukan sahaja dari dalam negara, malah turut maju dengan adanya perhubungan dengan negara luar. Jadi berbagai perjanjian dan kerjasama kerajaan adakan bersama negara luar. Jadi kita lihat banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan lagi mutu pendidikan. Selain daripada usaha di dalam negara, bagaimana kita nak wujudkan sistem pendidikan ini bertaraf antarabangsa? Silakan. Okey, bagi mewujudkan sistem pendidikan bertaraf antarabangsa, kompetisi setiap pendidik dari aspek ESK iaitu attitude, skill dan knowledgeable perlulah dipertingkatkan agar dapat menyampaikan ilmu dengan baik setanding dengan kualiti pendidikan yang ingin dicapai. Apa yang disebut oleh panel 1 tadi iaitu ASK, attitude, skill dan knowledge, kita boleh kaitkan dengan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT. Kita umum mengetahui KEBAT ini merupakan pengetahuan kemahiran nilai dalam membuat penarukan atau refleksi bagi mereka untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan dan berinovatif. Jadi kita boleh tengok daripada pelajar-pelajar yang diberikan soalan KEBAT di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah serta peringkat universiti juga. Dan daripada KEBAT inilah pelajar lebih matang dalam menyelesaikan masalah dan persoalan. Dengan kemahiran ini kita dapat melahirkan lagi lah anak didik yang terlatih, mindanya justeru membantu membawa pendidikan bertaraf antarabangsa. Jadi bagaimana pula dengan panel 2? Pada pendapat saya, usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan sistem pendidikan bertaraf antarabangsa ialah melahirkan golongan tenaga pengajar yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang ilmu. Hal ini demikian kerana mereka berupaya berinovasi dan meneroka bidang baru bagi menjana kekayaan negara. Justeru golongan tenaga pakar juga dapat menyumbang kepada aktiviti ekonomi yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dan mampu melahirkan generasi baru yang merupakan masa depan negara. Jadi kita boleh lihatlah memang benar pendidikan berkualiti ini amat penting pada masa ini, kerana pendidikan inilah yang akan dapat melahirkan masyarakat yang bijaksana yang mampu membawa negara ke arah kemajuan. Pendidikan pada masa ini merupakan suatu perkara yang amat penting, bukan sahaja buat negara, malah untuk kehidupan kita saja, untuk kehidupan kita juga. Dan bak kata orang, kalau tak ada pendidikan, tak ke manalah kita. Jadi sukar untuk kita melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu, perlu adanya pendidikan untuk kita. Jadi bukan pendidikan semata-mata untuk mendapatkan nama atau cemerlang dalam subjek sahaja, malah pendidikan mengenai nilai moral, kemahiran dan sebagainya dianggap sebagai pendidikan. Jadi berharap semoga masyarakat sentiasa komited dalam memberikan kerjasama untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita. Jadi dan bagaimana pula menurut panel yang lain? Saya juga berharap agar matlamat untuk memastikan pendidikan berkualiti di Malaysia tercapai dan akan berterusan hingga masa hadapan.
harapan saya juga adalah semoga peningkatan pendidikan pada masa ini dapat memberikan peluang kepada negara menjadi sesebuah negara yang lebih maju dan dapat melahirkan generasi yang mempunyai ilmu yang berkualiti pada masa akan datang. Jadi oleh itu nasihat kepada warga pendidik dan bakal pendidik kelak, jadilah seorang pendidik yang mampu memberi tumpuan kepada pembangunan dan penilaian dalam negara. Bukan sahaja negara, untuk masyarakat sekali, untuk pelajar, dan jadilah pendidik yang mendidik dengan sentuhan kasih sayang, meliputi kesantunan, perhatian, memuliakan, menghargai dan menghormati. Di slogan untuk kita pada kali ini, gerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Baiklah hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri forum kita pada kali ini, izinkan saya membaca serangkap pantun yang berbunyi, di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Di salam hormat, ceria-ceria selalu, akhir kalam, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.